Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma bab fadilat haji, galakan terhadap menunaikan haji. Banyak ayat Al-Quran telah diwahyukan berkaitan dengan cara-cara menunaikan haji dan fadilat-fadilatnya. Kitab-kitab juga banyak dipenuhi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW di atas tajuk yang sama. Pertama kali kita akan membincangkan beberapa ayat Al-Quran yang membincangkan tentang haji. Firman Allah SWT, mahfumnya, dan serulah kepada manusia untuk menunaikan haji. Nescaya mereka akan datang kepada kamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Terdapat beberapa pendapat yang berbeza sama ada Adam AS, orang yang pertama sekali membina Kaabah, atau Kaabah itu telah dibina sebelumnya oleh malaikat-malaikat. Bagaimanapun setengah-setengahnya percaya bahawa penciptaan bumi berasal daripada tempat di mana berdirinya Kaabah sekarang. Pada permulaannya, segala-galanya diliputi oleh air, kemudian muncul sesuatu dalam bentuk buih pada tempat itu. Selepas itu, bahagian-bahagian lain daripada bumi terhampar ke segala arah. Bila bah besar berlaku pada masa Nabi Nuh AS, tempat itu telah diangkat. Kemudian Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS membina Kaabah di tempat yang ditunjukkan oleh Allah, tepat di tempat yang dahulu sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ayat daripada juzuk pertama Al-Quran. Dan sebuah hadis bermaksud, bila Allah SWT mengutus Adam AS ke dunia daripada syurga, dia juga menurunkan bersama-sama rumahnya dan berfirman, "Wahai Adam, aku menurunkan bersamamu rumahku, maka lakukanlah tawaf di kelilingnya sebagaimana tawaf dilakukan di keliling arasku, dan sembahlah kepadaku ke arahnya sebagaimana yang dilakukan ke arah arasku." Kemudian apabila bah besar telah datang melanda pada masa Nabi Nuh AS, rumah itu telah diangkat. Kemudian para Nabi AS pernah melakukan tawaf di kelilingnya tempat itu walaupun rumah itu tidak ada di situ. Allah mewahyukan tempat itu kepada Nabi Ibrahim AS dan memerintahkannya membina rumah tersebut, Targhib Munziri. Dalam hadis yang lain dinyatakan, bila Nabi Ibrahim AS sudah menyempurnakan pembinaan Kaabah, dia berkata, "Ya Allah, aku telah menyempurnakan rumahmu yang suci." Maka Allah SWT menjawab, "Wahai Ibrahim, serulah kepada manusia bahawa mereka akan datang untuk menunaikan haji." Nabi Ibrahim AS bertanya, "Ya Allah, bagaimana suaraku boleh mencapai mereka?" Dan Allah menjawab, "Kamu akan menyerukan perintahku dan aku akan menyampaikan kepada mereka." Maka selepas itu Nabi Ibrahim AS menyeru ke seluruh dunia mengisytiharkan akan pekerjaan haji, dan segala sesuatu di bumi dan di langit mendengarnya. Menurut sebuah hadis yang lain, kita diberitahu bahawa setiap orang mendengar suara itu dan akan menjawab, "Labbaik, di sini aku sedia berkhidmat untukmu." Barang siapa dikurniakan oleh Allah akan tuah yang baik bagi menunaikan haji, mereka menyebut labbaik pada ketika itu. Hadis itu juga menyatakan bahawa setiap orang, sama ada telah lahir pada masa itu atau masih dalam alam arwah yang akan dilahirkan pada suatu masa akan datang yang menyebut labbaik, pasti akan diberi peluang menunaikan haji. Dalam hadis yang lain dinyatakan, barang siapa menyebut labbaik sekali akan menunaikan haji sekali, dan barang siapa menyebut dua kali akan menunaikan haji dua kali, dan beberapa sahaja sebutan labbaik itu dilafazkan, mereka akan menunaikan haji sebanyak itu. Duri Mansur, sungguh bertuahlah roh-roh mereka yang menyebut labbaik beberapa kali. Allah SWT berfirman, musim haji adalah bulan-bulan yang diketahui. Maka sesiapa yang menetapkan niatnya untuk menunaikan haji dalam bulan itu, janganlah mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh atau memberahikan, membuat fasik, ini perbuatan keji, dan tidak berbantah-bantahan di dalam penunaian haji itu. Dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan, nescaya Allah SWT maha mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 197. Semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.